Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izinnya dapat sama-sama kita kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini, pelajaran ke-25 KSSM bidang akhlak, syukur, penyubur iman. Untuk hari ini objektif pembelajaran kita adalah yang pertama, 6.12.1 menyatakan pengertian bersyukur. 6.12.2 menyatakan dalil nakli berkenaan dengan bersyukur. 6.12.3 menyatakan contoh sifat bersyukur yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6.12.4 menjelaskan cara bersyukur beserta contoh. 6.12.5 menerangkan ciri orang yang bersyukur. 6.12.6 merumuskan hikmah bersyukur. Sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah Ustazah akan baca doa dan anak-anak Ustazah yang mendengarnya sama-sama menaminkan doa yang dibaca. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah mohon agar semua anak-anak Ustazah dan yang mendengar agar memberi fokus, sebab ini antara tajuk yang penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Okey, kita mula. 6.12.1 maksud syukur. Apa yang dimaksudkan dengan syukur? Okay, dari segi bahasa dia bermaksud pujian. Manakala dari segi istilah menzahirkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang dikurniakan serta mematuhi semua perintahnya. Antara zikir yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita ialah mengucap Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152 bermaksud, oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur. Okay, manakala dalil yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ta'imi syakiri minal ajr mislu ma lis-sha'imi sabiri." Riwayat Bukhari. Maksud, seseorang yang makan dan dia bersyukur atas nikmat itu, maka dia diberi pahala sama seperti orang yang berpuasa yang bersyukur. Seorang lelaki datang bertanya kepada Abu Hazim, bagaimana mata bersyukur? Ia menjawab, jika engkau melihat sesuatu yang baik, engkau membicarakannya, dan jika engkau melihat sesuatu yang buruk, engkau menutupinya. Orang itu bertanya lagi, bagaimana telinga bersyukur? Ia menjawab, apabila engkau mendengar sesuatu yang baik, engkau memperhatikannya, dan apabila engkau mendengar keburukan, engkau menghindarinya. Orang itu bertanya lagi, bagaimana tangan bersyukur? Ia menjawab, engkau tidak mengambil apa-apa yang bukan hakmu dan engkau tidak menahan hak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kedua-dua tangan itu. 6.12.3 terdapat dua contoh sifat bersyukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam solat malam hingga kedua kaki baginda bengkak. Lalu isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, afala akuna 'abdan syakura.
yang bermaksud, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyeru umatnya supaya sentiasa bersyukur, sama ada sesama makhluk atau kepada pencipta. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang diberikan sesuatu kebaikan, maka katakan kepada orang yang berbuat baik itu, jazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya hal tersebut membuktikan kesungguhan dalam berterima kasih. Firman Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, maksud, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahi nikmatku kepadamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Selain daripada surah Ibrahim, banyak lagi kisah dalam Al-Quran yang menunjukkan para nabi yang terkenal dengan sifat bersyukur. Masing-masing boleh buka tafsir ataupun Al-Quran dalam surah Al-Isra, surah Al-A'raf, surah An-Nahl, surah An-Naml, surah As-Saba. Dalam 6.12.4 kita akan dapat mengetahui cara dan contoh bersyukur melalui 3 cara. Cara yang pertama melalui hati, dengan cara yakin bahawa nikmat yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada perasaan yakin. Yang kedua, ingat dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut alhamdulillah. Yang ketiga, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa husnuzan. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya bersyukur melalui lisan, dengan cara sebut dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir. Yang kedua, berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan sifat syukur, mengucapkan terima kasih kepada manusia, bercakap perkara-perkara yang baik. Bersyukur melalui perbuatan. Ini cara yang ketiga. Menunaikan amalan-amalan fardu dengan tekun dan istiqomah. Istiqomah ni bermaksud konsisten ataupun berterusan. Yang kedua, memperbanyak amalan bersedekah, melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar, dan melakukan sujud syukur apabila mendapat nikmat atau terlepas daripada maksiat. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat baginda Muaz bin Jabal untuk dibaca pada setiap kali solat fardu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Riwayat Abi Dawud, maksud, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingatimu, bersyukur kepadamu dan beribadah untukmu sebaik-baiknya. Dalam Madaris Syalikin, syukur juga dibina atas 5 asas utama, iaitu yang pertama, merendah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, cinta akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengakui nikmat yang diterima. Yang keempat, memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberinya. Dan yang kelima, tidak menggunakan nikmat ke jalan yang salah. 6.12.5, kat sini kita dapat tengok ciri-ciri orang yang bersyukur. Ciri-ciri ni perlu sekiranya kita ingin menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama, rajin dan tekun beribadah.
Kedua, bersangka baik dengan kejayaan orang lain tanpa ada rasa iri hati dan sebagainya yang negatif. Yang ketiga, sentiasa berasa qanaah dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menjadi seorang yang pemurah. Dan yang kelima, sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok contoh gambar di bawah tu, ada seorang anak soleh ataupun hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa berasa bersyukur dengan memberi sedekah. Tak perlu apabila kita kaya baru kita nak memberi sedekah. 6.12.6 kita dapat lihat hikmah apabila seseorang itu bersyukur. Yang pertama, hidup dalam keredaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa beramal soleh. Yang kedua, dikurniakan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesungguhannya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dimurahkan rezeki dan bertambah nikmat kerana sentiasa redha dengan qada dan kadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala kerana bertambahnya keimanan dalam diri manusia. Okey, kat sini ada penambahan sedikit. Contoh penambahan nikmat sebagai tanda bersyukur, hati, mata, telinga dan juga kepandaian serta harta. Okey, hati berusaha memahami kebaikan, suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Telinga, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar nasihat-nasihat agama. Dan kepandaian, mengajar rakan yang kurang pandai. Harta, bersedekah dan berzakat. Okay, seterusnya sebagai pengukuhan, di sini ada 4 soalan. Yang pertama, dari segi istilah, syukur ialah A. mendengar, B. melihat, C. menzahirkan, D. meneliti. Pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat yang diberikan serta mematuhi semua perintahnya. Okay, ini maksud dari segi istilah. Jawapannya adalah menzahirkan. Soalan kedua, antara contoh sifat syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat. Okey, solat apa? A. Taubat, B. Tasbih, C. Malam, D. Duha. Sehingga kedua kaki baginda bengkak. Okay, yang ni ada dalam slide ustazah yang sebelum ni, iaitu jawapannya adalah solat malam. Okay, soalan ketiga, antara cara bersyukur melalui hati, melalui 3 cara tadi, yang ni melalui hati, ialah A. tahu, B. faham, C. sebut, D. yakin bahawa nikmat yang diterima adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul, jawapannya adalah yakin. Okay, dan yang terakhir, yang ni soalan keempat, salah satu cara bersyukur melalui perbuatan ialah menunaikan amalan-amalan fardu dengan A. kuat, B. semangat, C. tekun, D. tabah dan istiqamah. Okay, jawapan-jawapan ialah, jawapan yang betul adalah tekun. Kita tanya kepada anak-anak ustazah dan yang mendengar mampu menjawab kesemua soalan soalan penilaian ini. Semoga apa yang ustazah kongsikan dalam pembelajaran hari ini dapat membantu diri kita menjadi seorang yang bersyukur. Dan insya-Allah sehingga kita bertemu lagi pada pembelajaran kita yang seterusnya yang dengan tajuk yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.